Selamat petang, salam sejahtera. Kenapa marah hakim? Mengapa tak disanggah isu pokok RM42 juta yang masuk ke akaun peribadi Najib? Aku nak soal sekali lagi kepada semua orang yang dok mempersalahkan hakim. Ini persoalan penting. Kenapa marah hakim? Mengapa tak disanggah isu pokok 42 juta yang masuk ke akaun pribadi Najib dan telah dibelanjakan oleh Najib? Itu persoalannya. Jom dengar ulasan ini baik-baik, share supaya semua orang tahu. Beberapa pemimpin utama UMNO nampaknya begitu bersungguh-sungguh mengkritik hakim dan badan kehakiman di ketika rayuan Najib Razak di dalam kes SRC internasional semakin berada ke penghujungnya. Yang berikutan, keputusan sebulat suara 5 hakim menolak 2 permohonan Najib dalam proses rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan, yaitu yang pertama, untuk mengemukakan bukti baharu berkaitan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali atas dakwaan konflik kepentingan, dan kedua, memohon penangguhan sehingga 3 atau 4 bulan dengan alasan peguam yang baru yang dilantik memerlukan masa yang mencukupi untuk membuat pembelaan. Sebelum aku nak teruskan ulasan ini, aku nak beritahu, patutnya bukti yang harus diberikan itu bukan berkaitan dengan Hakim Nazlan, tetapi patutnya adalah menyokong tentang isu berkaitan kes SRC internasional. Contohnya, kalau bukti itu dapat membuktikan bahawa Najib tak pernah terima uang, tidak ada duit masuk dalam akaun Najib, itu bukti yang baru. Kedua, kalau dapat dibuktikan bahawa Najib tidak pernah berbelanja duit itu, itu pun bukti yang baik juga. Dan yang ketiga, buktikan bahawa Najib tak pernah tahu tentang duit itu dan telah laporkan kepada pihak berkaitan tentang kewujudan duit itu dan dia tak tahu dan tak belanjakan. Keempat, buktikan bahawa Najib tak pernah menggunakan uang itu, barulah dikatakan itu bukti baru. Saudara-saudara penonton sekalian, dalam hal ini, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat paling menjadi sasaran dengan dikritik tidak berlaku adil, merosakkan sistem keadilan, serta termasuk ada yang membuat ugutan terhadapnya. Semalam, polis PDRM telah membuat pengesahan bahawa siasatan dibuat terhadap beberapa pihak yang cuba mengugut Ketua Hakim Negara. Berani sungguh, kegilaan apakah ini sehingga Ketua Hakim Negara berani diugut sekali? Berani sungguh nak perjuangkan seorang sanggup merosakkan sistem keadilan Malaysia. Tidak cukup dengan itu, suaminya yang didakwa hadir ketika pendengaran kes rayuan Najib, di mana gambarnya tengah memegang telefon bimbit, telah diberikan bermacam tafsiran yang bertujuan menjejaskan imej Ketua Hakim Negara itu. Lebih jauh lagi, tulisan suami Tengku Maimun di laman sosial berkaitan Najib pada 2018 turut diviralkan kembali dengan maksud serta tujuan yang sama. Selain beberapa pemimpin UMNO dilihat melakukan serangan kepada hakim dan badan kehakiman, Laskar Maya Parti itu turut sama melakukannya dengan bentuk serangan lebih keras lagi, terutama berkaitan suami Tengku Maimun. Sesetengah kritikan tersebut, baik oleh pemimpin UMNO maupun Laskar Mayanya, ia bahkan jelas menjurus kepada menghina badan kehakiman tertinggi negara ini. Soalnya, apakah dengan melakukan serangan sedemikian, bukti baru masih dapat diketengahkan dan penangguhan boleh diberikan? Jawapannya mudah, senang dan tepat. Sudah tentu jawapannya tidak. Tambahan lagi, Tengku Maimun telah berkali-kali menegaskan tiada penangguhan lagi akan diberikan
dan jadual pendengaran yang telah ditetapkan yaitu 15 hingga 26 Ogos adalah sudah muktamad. Tidak ada penangguhan lagi. Jadi, untuk apa mereka menyerang ketua hakim negara dan mengaitkan dengan tulisan suaminya pada tahun 2018 itu yang dengan mudah sebenarnya boleh difahami langsung tidak relevan lantaran pada tahun tersebut Tengku Maimun belum lagi memegang jawatan tertinggi badan kehakiman negara ini. Apakah tujuan mereka? Untuk menghasut rakyat agar membenci badan kehakiman. Kalau mahu dikira, bukan saja majoriti Malaysia majoriti rakyat tidak bersama dan mengkritik Najib pada 2018. Bahkan, sebahagian yang menjadi penyokong bekas Perdana Menteri itu sekarang ini pun adalah pembalun beliau juga pada 2018 dahulu. Maka, nak hairan apa? Dalam rayuan kes SRC internasional ini, perkara pokok dan terpenting sekali yang harus disedari ialah tentang kemasukan wang daripada dana syarikat itu sebanyak RM42 juta ke akaun peribadi Najib dan bagaimana wang itu telah dibelanjakan oleh Najib. Dalam hujahan pendakwa, disebutkan bahawa Najib sendiri memang sedar kemasukan wang itu ke dalam akaun pribadinya dan tahu ia datang daripada SRC internasional. Sepatutnya, jika ingin mengukuhkan hujah rayuan, yang perlu disanggah atau dinafikan ialah tentang kemasukan wang sebanyak 42 juta ringgit itu serta perbelanjaannya. Kenapa tidak dibuktikan wang itu tidak pernah masuk ke dalam akaun Najib dan beliau juga tidak pernah berbelanja mewah dengannya? Mengapa untuk tujuan membersihkan diri atau melepaskan Najib daripada pertuduhan perkara yang melibatkan hakim yang cuba dijadikan sebagai sandaran? Ibaratlah bermain bola. Kalau sudah ketinggalan 0-4, usaha yang sepatutnya dilakukan untuk membolehkan menang ialah dengan berusaha menjaringkan sekurang-kurangnya 5 gol ke gawang lawan. Bukannya menyerang pengadil agar permainan dapat ditamatkan, kemudian diadakan perlawanan semula. Kalau perbicaraan semula diadakan pun, persoalan yang paling besar, tetapi kemasukan wang RM42 juta dan perbelanjaannya tidak disanggah walau di depan hakim baru manapun, dari manapun hakim itu. Persoalannya senang je, bolehkah menang? Boleh menang ke? Ditulis oleh Sahbuddin Hussein, 20 Ogos. Sekian, jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu pada kali ini. Kenapa marah hakim? Mengapa tak disanggah isu pokok RM42 juta masuk ke akaun peribadi Najib? Kita jumpa lagi. Bye-bye.